Hello, good evening everyone. Welcome again to our SPM revision seminar. So for tonight's class, we will be having prinsip perakaunan and our speaker for tonight will be Mr. Kanan. Alright, so without further ado, I would like to pass over to Mr. Kanan. Okay, so Mr. Kanan, the floor is yours. Thank you. Welcome, Zani. Let me share my screen first. Zani, can you confirm with me whether you can view the screen? Okay, viewable. Yes, okay, Let's see. thank you. Thank you, Zani. Selamat sejahtera kepada semua penonton dan pelajar. Saya Cikgu Kanan Anulaki Shanmugam dari Health Matriculation Center, Health University. Selamat kembali, kita bertemu sekali lagi dalam sesi prinsip perakaunan yang biasanya kita buat ulang kaji dan kita dah buat 6 kali ulang kaji selama ini. Hari ini pula adalah sesi yang ke-7. Kita akan merujuk kepada 2 bab dalam sesi ini. Okey, kita lihat dulu apakah kandungan untuk hari ini. Yang pertama, kita akan membuat ulang kaji modul yang kedua dalam tingkatan 5 iaitu rekod tak lengkap. Yang ini merupakan satu lagi ulang kaji secara keseluruhan bagi anda semua yang berkaitan dengan bab-bab tingkatan 4. Sekiranya anda sudah mahir dalam bab-bab tingkatan 4, rekod tak lengkap sememangnya mudah untuk mendapatkan markah yang penuh. Okey, yang pertama kita dah akan lihat rekod tak lengkap. Kemudian kita akan beralih kepada perakaunan untuk kawalan dalaman. Saya dapat tahu bahawa ada beberapa di antara kalangan anda semua yang kurang jelas dengan perakaunan untuk kawalan dalam, khasnya untuk penyata penyesuaian bank. Tapi cikgu dah membuat beberapa petua untuk anda pada hari ini agar anda boleh mendapat manfaat daripada petua-petua tersebut. Saya rasa pelajar-pelajar boleh bersedia dengan kalkulator dan juga bekas alat tulis. Baik, kita mulakan dengan ulang kaji pertama. Dalam bab yang kedua tingkatan 5, rekod tak lengkap ini kita boleh agihkan kepada 2 komponen yang paling utama. Yang pertama kita panggil kaedah perbandingan. Kaedah perbandingan ini merujuk kepada penyata kedudukan kewangan. Biasanya dia adalah asas kepada persamaan perakaunan di mana kita tahu aset sama dengan liability tambah dengan equity pemilik. Sebarang komponen yang ada dalam persamaan perakaunan ini, kita akan menggunakan sama ada kita nak mengira modal ataupun mengira untung daripada rekod-rekod yang tak lengkap. Seterusnya kita akan melihat kepada kaedah analisis. Mana kaedah analisis? Ia merujuk kepada penyata pendapatan. Penyata pendapatan adalah berkaitan dengan akaun perdagangan, di mana kita dah tahu di sini akaun perdagangan iaitu kita akan tahu sama ada untung kasar atau rugi kasar. Ya, untung kasar ataupun rugi kasar. Dan kaedah analisis ini pula terbahagi kepada 3 bahagian iaitu analisis yang berkaitan dengan buku tunai dan analisis yang berpenentuan untuk jualan. Kita akan gunakan akaun kawalan. Maka anda juga secara tidak langsung membuat ulang kaji bagi bab-bab akaun kawalan, akaun bab buku tunai dan juga akaun yang berkaitan dengan pelarasan. Okey, yang ini adalah berkaitan dengan akaun kawalan belum terima dan belian pula berkaitan dengan akaun kawalan belum bayar, ABB. Secara ringkasnya cikgu akan memanggil dengan ABB. Dan seterusnya dalam rekod tak lengkap, anda perlu tahu bagaimana membuat analisis penentuan bagi menentukan belanja dan juga hasil. Dengan adanya komponen-komponen ini, anda boleh mendapat tahu berapakah belanja untuk sesuatu tahun perakaunan ataupun sebaliknya anda boleh mengira untuk hasil bagi tempoh yang sama. Okey, cikgu di sini hari ini cikgu akan mulakan dengan beberapa contoh untuk rekod tak lengkap sebab cikgu rasa ia adalah amat penting untuk anda semua melihat soalan bersama
dengan jawapan agar ia boleh memudahkan pemahaman anda semua. Okey, sebelum kita melihat contoh-contoh yang berkaitan dengan rekod tak lengkap, kita perlu tahu kenapa wujudnya rekod tidak lengkap dalam perniagaan. Cikgu dah bagi 4 sebab utama ataupun punca utama. Yang pertama dikatakan tidak mengamalkan sistem catatan bergrup. Sama ada seseorang peniaga itu tidak memberi penekanan yang penuh kepada perakaunan. Sebab itu dia tidak menghiraukan sangat sistem catatan bergrup, di mana kita ada debit, satu urus niaga mesti ada satu butiran ke debit ataupun satu butiran dan satu butiran ke kredit. Dan juga dia perlu tahu journal, ledger dan sebagainya. Maka katakanlah perniagaan itu tidak mengamalkan ataupun menghiraukan sangat sistem catatan bergrup. Dan sebab kedua adalah catatan urus niaga yang dibuat itu adalah tidak lengkap ataupun tidak buat sama sekali. Okey, dia tidak merekodkan sebarangnya, hanya mengumpulkan dokumen-dokumen sumber tetapi tidak pernah buat rekod. Itu pun boleh dikatakan dalam kategori rekod tidak lengkap. Cikgu ringkasnya panggil RTL. Dan ada kalanya sesetengah perniagaan mereka tidak mempunyai dokumen sumber ataupun mendapatkan dokumen sumber urus niaga perniagaan tersebut adalah tidak sistematik. Dia tidak disimpan dengan sistematik, mengikut tarikh, mengikut kaedah, mengikut kumpulan, mengikut kategori ataupun klasifikasi, ianya tidak disimpan dengan betul. So itu pun boleh menyebabkan kita tidak dapat maklumat-maklumat yang sewajarnya apabila kita hendak membuat sebarang perakaunan bagi perniagaan tersebut. Dan akhir sekalinya, ini adalah apabila rekod-rekodnya hilang ataupun musnah. Ia bukan secara sengaja, kadang sekiranya sesuatu perniagaan itu telah mengalami kebakaran tanpa diingini, maka mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan semua dokumen-dokumen ataupun mendapat ambil semua dokumen-dokumen yang disimpan dalam sesuatu premis. Ada kalanya perniagaan itu apabila mereka beralih dari satu tempat ke satu tempat lain, kemungkinan besar sewaktu peralihan itu mereka boleh menghilangkan dokumen-dokumen yang penting. So itu pun akan jadi punca kenapa rekodnya tidak lengkap dalam perniagaannya. Okey, sekarang soalan kepada anda. Sekiranya rekod tidak lengkap, apakah kesan kepada perniagaannya? Saya pasti anda semua sudah tahu apakah kesannya. Okey, kesan rekod tidak lengkap. Yang pertama adalah kita tidak dapat mengesan kesilapan yang berlaku dalam perniagaan sebab rekodnya tidak lengkap, dan ini boleh menyebabkan penyelewengan berlaku dalam perniagaan. Sebab itu kita perlukan rekod yang lengkap agar kita boleh mengesan kesilapan dan juga mengelakkan penyelewengan dalam perniagaan. Seterusnya, jika rekodnya tidak lengkap, memang payah ataupun susah untuk membuat imbangan duga. Jika imbangan duga tidak imbang, apa kata kita boleh buat tak? Akaun perdagangan dan untung rugi? Pasti memang tidak boleh membuat akaun perdagangan untung rugi ataupun penyata pendapatan dan maupun penyata keuangan, kedudukan keuangan. Maka rekod itu adalah amat penting. Dengan adanya rekod, kita boleh membuat jurnal. Saya pasti anda sudah tahu apakah kitaran perakaunan. Kita mula dengan dokumen sumber, kita beralih kepada jurnal, kita beralih kepada ledger dan seterusnya kita akan buat imbangan dua. Bila kita menutup ledger, kita akan buat imbangan dua. Jika rekodnya tidak lengkap, inilah dia kesannya. Dan akhir sekali, memandangkan kita tidak ada sebarang maklumat yang lengkap untuk membuat perbandingan, kita tidak boleh mengenal pasti prestasi kita sendiri. Maka sama ada kita nak membuat perbandingan antara satu perniagaan dengan perniagaan yang lain dalam industri yang sama ataupun satu tahun ke tahun yang selain. Itu juga akan mengalami kesukaran untuk membuat perbandingan. Maka itulah pentingnya kita kena tahu kenapa rekod dalam sesuatu perniagaan adalah amat penting, lagi itu mestilah kena lengkap. Okey, cikgu dah memberi beberapa teori untuk kenapa kita perlu belajar
rekod tak lengkap dan apakah tumpuan yang kita akan memberikan kemudian. Okey, kita akan melihat sekarang satu contoh yang pertama. Okey, kita akan melihat dari sudut penyata kedudukan kewangan, ya, PKK. Okey, yang itu kita dah beritahu beberapa formula tadi. Okey, biar kita lihat dia soalan. Berikut adalah maklumat yang dikutip daripada buku akaun kedai runcit Syafiq. Beliau tidak menyimpan rekod dengan lengkap. Kemungkinan besar kita tidak tahu kenapa beliau tidak menyimpan. Okey, kita tengok dulu apakah rekod yang beliau mampu memberikan kepada kita supaya kita boleh mencari apa yang kehendak soalan. Okey, beliau hanya memberikan kepada kita baki awal aset, baki awal dan akhir bagi aset dan juga liability. Maka beliau juga memberi beberapa maklumat tambahan. Sepanjang tempoh perakaunan tersebut, Encik Syafiq telah mengambil inventory bernilai RM1,000 untuk kegunaan keluarganya. Okey. Ini merupakan ambilan, okey, dan seterusnya adalah membawa masuk modal tambahan sebanyak RM7,000. Okey, beliau memberi dua maklumat tambahan yang mana berkaitan dengan ambilan dan juga akaun modal. Maka kehendak soalan adalah hitung untung atau rugi bersih perniagaan bagi tempoh perakaunannya. Okey, mari kita lihat bagaimana kita perlu memulakan pengiraan untuk mendapatkan untung atau rugi bersih bagi soalan ini. Okey, cikgu dah memberi langkah pertama dengan menggunakan rumus untung bersih. Yang ini adalah rumus yang biasa anda tahu. Okey, yang pertama, okey, kita ada bagaimana kita nak dapatkan modal akhir? Biasanya kita kita menambahkan modal awal dengan modal tambahan dan untung bersih. Sekiranya ia berlaku rugi bersih, kita akan tolak dengan rugi bersih dan tolak dengan ambilan. Cikgu sekarang akan susun semula formula ini ataupun rumus ini agar cikgu hendak tahu sama ada cikgu dapat untung bersih ataupun rugi bersih. Okey, cara dia senang saja. Kita ambilkan modal akhir, cikgu gunakan simbol yang senang, ya. Ini adalah nilai positif, kita pergi beralih ke sana akan jadi nilai negatif modal awal. Yang ini pun sama, kita tolak modal tambahan. Untung bersih kita kekalkan sebab untung bersih merupakan pemboleh ubah yang kita hendak mencarikan. Cikgu katakan cikgu gunakan simbol X untuk mendapat tahu apakah untung bersihnya. Dan kita akan mengalihkan ambilan. Ambilan adalah digit ataupun nilai dalam bentuk negatif, maka ia di sini akan tambah ambilan sama dengan X. X ini boleh jadi dua, sama ada positive value ataupun nilai positif ataupun negatif. Jika ia positif, maka kita anggap sebagai untung bersih. Jika ia negatif, kita anggap dia adalah rugi bersih. So jangan confuse sangat, jangan keliru sangat. Okey, baik. Kita sekarang beralih kepada langkah kedua. Masukkan nilai yang berkaitan daripada soalan ke dalam rumus. Okey, cikgu dah buat untuk anda semua. Daripada soalan tadi, kita kena tahu apakah modal awal. Kita gunakan persamaan perakaunan, iaitu aset sama dengan liability tolak ikuti pemilik. Di sini kita dah tahu, kita hanya ada dua maklumat yang diberikan pada awal, iaitu berkaitan dengan aset dan liability. 48,000 bagi aset, 32,000 bagi liability. Maka kita tolak ini, kita dapat modal awal 16,000. Dan konsep yang sama, kita perlu memulakan kepada modal akhir. Maka dengan cara yang sama kita dapat modal akhir pun adalah 28,000. Okey, apabila anda mendapat modal awal dan modal akhir, maka sekarang anda boleh masukkan nilai-nilai yang kita ada dalam persamaan untuk mencari untung bersih. Okey, cikgu dah salin semula modal akhir yang rumus ini. Cikgu akan masukkan semua mengikut turutan dia masing-masing. Okey, bagi untung bersih dan rugi bersih, cikgu biarkan saja, tidak menentukan sama ada positif ataupun negatif. Tapi buat sekarang cikgu akan buat. Sama ada kita boleh mendapat positif ataupun negatif, itu adalah bergantung kepada nilai hasil daripada operasi matematik yang kita buat nanti. Okey, sekarang untung bersih, cikgu akan tahu sama ada ni ada untung bersih atau tidak. Okey, kita ambil 28,000.
kita tolak dengan modal awal 16,000, tolak dengan modal tambahan dan tambah dengan ambilan. Maka hasilnya adalah positif 6,000. Secara kata lain, kita boleh kata ini menunjukkan modal akhir melebihi modal awal. Maka kita akan masukkan dalam untung bersih. Sebab itu, cikgu dah beritahu atas tadi, ini adalah petua yang anda boleh ingat. Okey, kan ini cara yang paling senang. Ini merupakan contoh yang ringkas dan mudah anda untuk memahami. Okey, sekiranya anda mengalami apa-apa kekeliruan, anda boleh tanya dalam meeting chat. Okey, cikgu cuba jawab selepas persembahan sepenuhnya. Sekarang kita akan beralih kepada contoh kedua, masih dalam kaedah berbandingan. Okey, kita akan tengok di sini Puan Sanggita telah memulakan Sanggit Fitness. Fitness maksudnya seumpama kecergasan, pusat kecergasan pada 1 Jun 2020. Beliau tidak menyimpan rekod perniagaan dengan lengkap. Mungkin beliau bukan pakar dalam perakaunan ataupun tidak tahu ataupun tidak mempunyai ilmu perakaunan. Maka kita lah yang kena bantu beliau. Okey. Maklumat kewangan perniagaan adalah seperti berikut. So beliau sudah ada serba sedikit maklumat untuk kongsi bersama kita. Okey, sekarang kita dah tahu dia ada lengkapan, akaun belum terima, bank, inventory, kadar bayaran, promosi, prabayar, tunai, akaun belum bayar. So maksudnya sekarang kita kena tentukan dulu yang mana adalah kumpulan aset, yang mana adalah kumpulan liability. Okey, katakan lengkapan ini adalah aset bukan semasa. Okey, cikgu tulis di sini, mungkin anda boleh nampak senang. Akaun belum terima merupakan penghutang, maka ini adalah aset semasa, bank, aset semasa, inventory, aset semasa, kadar bayaran belum bayar, ini merupakan liability semasa, promosi prabayar, ini merupakan aset semasa, dan tunai merupakan aset semasa, akaun belum bayar merupakan liability semasa. Secara amnya, apabila anda mendapat soalan-soalan sedemikian, anda boleh tulis di atas kertas soalan apakah klasifikasi akaun-akaun tersebut. Sekarang kita tengok juga maklumat tambahan yang diberikan. Pada 1 Julai 2020, lengkapan bernilai 2,000 dibawa masuk oleh Puan Sanggita untuk kegunaan perniagaan. Ini merupakan beliau membawa masuk aset ke dalam perniagaan. Maksudnya dia adalah membawa modal tapi dalam bentuk aset. Perkara ini belum direkodkan. Yang kedua pula, Puan Sanggita membuat ambilan barang niaga bernilai 7,800 dalam tahun kewangan itu. Okey, ini merupakan ambilan. Maka kita dah ada dua maklumat tambahan. Soalan pula berbunyi sedemikian. Sediakan penyata mengira modal awal dan modal akhir. Kita gunakan persamaan. Petua dia persamaan perakaunan. Sediakan penyata mengira untung rugi dan untung atau rugi bagi tahun beragi 31 Disember. Ini pun sama, setelah kita dah tahu persamaan perakaunan, kita mudah saja menggunakan formula atau persamaan itu dengan susun semula rumus-rumus yang diberikan untuk mendapatkan untung atau rugi. Dan akhir sekali kena sediakan penyata kedudukan kewangan bagi perniagaan Sanggita. Okey, kita kena sediakan lengkapnya penyata kedudukan kewangan. Maka cikgu ingin nasihatkan semua ataupun para pelajar agar sekiranya anda masih belum menghafal format-format penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan kewangan, inilah masanya sekurang-kurangnya anda boleh hafalkan, sebab sekiranya anda sudah menghafal semua itu, apabila soalan kehendak soalan untuk menyediakan format-format, mengikut format tersebut, anda tidak akan hadapi sebarang masalah, dan itu memudahkan anda boleh menjimatkan masa dan sebagainya. Okey, kita lihat bagaimana kita kena sediakan jawapannya. Pertama, kita kena kira modal awal. Kita dah klasifikasikan sebelum dalam soalan tersebut tadi. Okey, sekarang kita kena kumpulkan nilai-nilai itu dalam kumpulan yang masing-masing. Kita dah ada yang modal awal, kita ada aset. Okey, kita dah ada yang semua ini merupakan aset. Okey, dan kita ada liability. Okey, sebab kadar bayaran belum bayar adalah liability semasa, tapi untuk akhir kita tak ada kadar bayaran belum bayar. Okey, so kita akan tolak dengan nilai ini, maka kita dapat modal awal pada 1 hari bulan Januari 2020. Okey, ini adalah langkah pertama, kita sudah tahu.
Langkah kedua, kita akan rujuk kepada penyata modal akhir. Sekarang kita kena tahu pula modal akhir. Senang saja, kita tengok tempo dia. Pastikan anda faham tempo perakaunan. Itu adalah amat penting. Kadang anda mungkin tersilap mengambil nilai untuk tahun ataupun tempo yang berlainan. So itu akan menyusahkan anda nanti. Okey. Baik, kita tengok dulu untuk modal akhir. Kita ada lengkapan dan kita kena masukkan maklumat tambahan, iaitu pemilih membawa masuk 2000 alatan ataupun lengkapan. Okey, kita dah tambahkan nilai itu, kita dah masukkan di sini pula kita ada promosi prabayar. Okey, dan kita dapat jumlah nilai ini. Liability kita hanya ada satu liability, maka kita dapat modal akhir pula yang ini. Setelah kita mendapati modal akhir, maka mudahlah untuk bagi kita mencari untung bersih, untung bersih ataupun rugi bersih. Kita gunakan rumus yang sama. Okey, penyata mengira untung atau rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Kita ambil nilai yang kita cari dalam jawapan apa yang tadi. Okey, modal akhir. Ambilan kita dah boleh dapat daripada maklumat ataupun daripada soalan. Kita campurkan dua ni. Yang ini rumus adalah rumus setelah kita susun semula. Okey, kita dah tolak dengan ambil modal tambahan dan juga modal awal. Maka kita dapatlah untung atau rugi bersih. Dalam soalan ini, memandangkan ini adalah nilai positif, maka ini merupakan untung bersih. Okey, jika ia adalah negatif, maka kita kena potong dan untung dan kita anggapkan ia adalah rugi bersih. Tapi untuk soalan ini, ia adalah untung bersih. Kita akan melihat jawapan yang untuk penyediaan kedudukan kewangan, ya, penyata kedudukan kewangan. Okey, anda perlu tahu macam mana anda perlu mengklasifikasikan akaun-akaun mengikut kumpulan-kumpulan masing-masing. Okey, di sini kita ada aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa. Apabila anda tolak aset semasa dengan liability semasa, anda akan mendapat modal kerja. Okey, ini bukan jumlah aset, ya, ini aset semasa tolak liability semasa. Di sini anda boleh melihat bahawa semuanya adalah kita ikut dengan tempo akhir, dan untung bersih yang kita tak dapat tadi itu kita dah tambahkan dengan modal. Okey, dan kita tolak dengan ambilan, maka kita dapat jumlah nilai kedua sebelahnya adalah 134,400. Okey, ini adalah satu soalan yang boleh kita kaitkan dengan perbandingan, kaedah perbandingan. Sekarang kita akan beralih kepada kaedah analisis. Kaedah analisis seperti mana anda tahu, cikgu sudah beritahu, ya, ia adalah 3 analisis yang kita akan melihat nanti. Yang pertama, kita merujuk kepada buku tunai, maka cikgu bolehlah mula dengan contoh yang ketiga. Anda diberikan maklumat berikut berhubung dengan buku tunai bagi perniagaan Yuming bagi tahun berakhir 30 Jun 2020. Okey, kita dah ada maklumat sedemikian. Kita tengok dulu apakah yang kita perlu memerhatikan dalam soalan apabila kita mendapat soalan-soalan sedemikian. Yang pertama, kita kena tengok tempo perakaunan. Okey, dia akan bermula 1 tahun. Okey, dia mula dengan tahun 2019 pada bulan Julai hinggalah 2020 pada bulan Jun. Okey, tunai di tangan, yang ini semua adalah awal. Kalau dapat soalan macam ini, anda tulis dulu. Ini adalah awal, yang ini pula adalah akhir. Okey, daripada maklumat ini kita sudah tahu nilai ini tidak diberikan. Maksudnya kemungkinan besar soalan akan tanya apakah nilai bagi tunai di tangan dan juga tunai di bank. Kita membuat anggaran saja, ya. Okey, tapi sekarang tengok apa maklumat yang kita ada. Kita dapat di sini akaun belum terima pada awalnya 7,000, pada akhirnya menjadi 6,000. Ini pula berkurangan. Dia kurang, kurang berapa? 1,000 something. Okey, 1,000, ya. Akaun belum bayar. Anda boleh tekan kalkulator, anda boleh tulis okey di tepi soalan itu agar senang untuk mendapat tahu bila kita nak membuat jawapan. Apabila kita nak menyediakan jawapan nanti. Akaun belum bayar, ini pun adalah kurang. Maksudnya yang aset pun kurang, aset semasa, liability semasa pun berkurangan.
Okey, kita tengok pula apakah maklumat yang berkaitan dengan sepanjang tempoh perakaunan. Penggunaan tunai di bank untuk kegunaan pejabat. Okey, kegunaan pejabat di sini maksudnya ini adalah kontra. Bagaimana cikgu menentukan ini adalah kontra? Kita mengambil daripada akaun bank, kita masukkan dalam buku tunai. Okey, sebab itu kita panggil di sini adalah peralihan tunai ini berlaku di dalam perniagaan. Okey, kita tidak membuat sebarang urusan di luar perniagaan. Okey. Kemudian kita tengok belanja am dibayar. Maksud ini yang merupakan belanja. Dan kita nampak lagi yang terakhir sekali adalah komisen diterima dengan cek. Ini merupakan hasil. Belanja biasanya duit keluar, hasil duit masuk. Okey, yang itu kita boleh nampak daripada soalan ini. Di sini pun kita boleh tahu akaun belum terima maksudnya kita terima duit masuk. Okey, duit masuk. Akaun belum bayar, kita membayar. Okey, duit keluar. Okey, tulislah apa cara yang anda faham. Jangan terikut dengan satu cara saja. Kalau cara anda yang mudah faham, ikut saja cara itu. Okey, itu yang paling penting. Okey, hitung baki tunai dan bank. Andaikan semua penerimaan daripada ABT dan pembayaran kepada ABB menggunakan cek. Maksudnya yang kedua-dua ini adalah urusan bank. Okey, kita gunakan urusan bank. Tengok cikgu tadi teka, kemungkinan besar soalan akan tanya berapa, apakah itu tunai di tangan dan berapakah tunai di bank, tentu. Dan di sini pasti pula soalan pun berbunyi sedemikian. Okay. Ya, kita lihat bagaimana kita kena sediakan jawapan bagi soalan ini. Okey, kalau anda perhatikan, cikgu sudah membuat jawapan di sini. Okey, tak apa, cikgu membacakan soalan kepada anda dan terus kita boleh melihat sama ada maklumat yang kita dipindahkan adalah betul ataupun tidak. Sekejap ya. Okey. Sekarang kita nampak tunai di tangan adalah 600 dan 3,000. Yang tunai di tangan adalah 600, di bank pula 3,000. Okey, kita masukkan sebelah debit. Kemudian dikatakan akaun belum terima 7,000 pada awal dan akhir adalah 6,000. Maksudnya akaun belum terima, kita terima 1,000. Okey, di sini sudah direkodkan. Akaun belum bayar, maksudnya kita keluarkan duit. Okey, awalnya adalah 8,650, minta maaf. Dan akhir pula 6,690. Maksudnya kita telah membayar kepada si pemiutang sebanyak 1,960. Okey, ini pun dah masuk kan. Kemudian penggunaan tunai di bank untuk kegunaan pejabat. Maksudnya kontra berlaku. Kita ambil duit daripada bank. Okey, kita ambil duit daripada bank. Okey, anda boleh mudah tulis dulu macam ni. Ini adalah duit masuk, ini adalah kita keluarkan daripada bank. So anda kadang-kadang pelajar membuat kesilapan apabila merekodkan kontra. Sebab untuk cara yang paling senang tanpa mengelirukan diri anda sendiri, caranya adalah cikgu akan beritahu sekarang ya. Kalau anda nampak ini adalah debit tunai, maksudnya pergi ke ruangan tunai sebelah debit, anda tuliskan nilai dulu. Di sini tunai maksudnya anda tidak boleh tulis tunai di butiran, maka ini adalah bersongsangan ataupun bertentangan dengan akaun tunai iaitu bank. Lepas tu anda terus masukkan K, kontra. Di mana anda pergi sebelah kredit di ruangan bank, anda tulis 800 dahulu, tuliskan nilai dulu. Kemudian anda tulislah apa yang berkaitan dengan. Di sini bank maksudnya di sini adalah tunai dan K. So kita dah rekodkan kedua-dua ini. Okay. Dan seterusnya belanja am dibayar secara tunai. Maksudnya belanja am adalah duit keluar. Okey, tahu kan macam mana nak buat? Yang ini semua anda semua sudah mahir kan? Belanja am tunai. Okey, cikgu tak perlu ulang yang ini ya. Anda boleh tulis dalam soalan, kata soalan untuk mendapat tahu dan senang anda boleh merekod. So maksudnya di sini kita rekodkan sebelah kredit dan akhir sekali komisen diterima dengan cek. Maksudnya komisen diterima. So kita masukkan di sini komisen merupakan hasil, komisen diterima dan kita masukkan adalah cek. Maksudnya cek ini adalah penting ya, kalau sama ada tunai atau bank anda perlu
masukkan dengan cara yang betul ataupun akaun yang betul. Kita masukkan semuanya, sekarang tibalah masa untuk mengimbangkan akaun ini. Saya pasti anda sudah tahu macam mana mengimbangkan akaun. Kita ambil jumlah yang besar daripada kedua-dua sebelah. Kita dapati sebelah ini adalah, dan kita cari berapakah nilai kekurangannya ataupun balancing figure. Okey, yang nilai ini kita akan masukkan sebelah tunai, dan cara yang sama kita amalkan kepada ruangan bank. Kita ambil ni jumlah yang besar dan kita carilah berapa nilai yang kurang, iaitu 4,600. Maka kita sudah jawab pun soalan tersebut, iaitu baki di tangan iaitu 550 dan baki di bank adalah 4,600. So ini adalah satu lagi cara gunakan analisis aliran. Sekarang kita akan beralih kepada aliran jualan. Okey, bagaimana kita gunakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan jualan dan bagaimana kita akan mencari jumlah jualan. Okey, jualan ini adalah berhubung rapat dengan akaun belum terima dan juga tunai. Okey, kita lihat dulu. Soalan dia akan pergi ke arah debit ataupun kredit. Sebab jualan ini kita perlu gunakan akaun bank lah, dan akaun belum terima, maksudnya sebelah kredit. Diskaun diberi, ini merupakan belanja, diskaun diberi, dan ABT. Hutang lapor juga belanja, hutang lapor ABT. Okey, pulangan jualan adalah kredit, maka pulangan jualan debit dan ABT. Yang ini adalah baki HP. Maka anda boleh tulis sini. Ini adalah akaun kawalan adalah berkaitan dengan urusan-urusan kredit. Maka jualan tunai kita tidak boleh masukkan dalam akaun kawalan ini. Okey, yang itu anda perlu tahu ya. Okey, soalan simple saja, hitung jumlah jualan. Okey, jumlah jualan maksudnya adalah jualan kredit dan juga jualan tunai. Jualan tunai kita dah tahu nilai dia, so senang saja kita nak buat. Okey, sekarang kita tengok contoh 4. Okey, cikgu dah tahu kan tadi kita masukkan semua sebelah kredit dan kita masukkan nilai baki awal akhir dan kita imbangkan akaun ini, maka nilai yang kita perlu cari adalah nilai yang kekurangan dalam di sebelah debit. Maka kita dah tahu ini merupakan jualan kredit dan kita tambah dengan jualan tunai, maka kita dapat jumlah jualan. Kan senang? Cara ini adalah memang senang kalau anda menggunakan. Kemudian kita tengok pula dari sudut belian, analisis belian. Okey, bukti-bukti berikut dibawa dipetik daripada buku peniaga Wei Han pada 31 Disember 2020. Okey, kita tengok pula J. Wei Han. Okey, sekarang ini adalah bila belian ia berkaitan rapat dengan akaun belum bayar dan juga tunai. Ini adalah akaun kawalan saya merujukkan kepada akaun kawalan. Okey, ini merupakan baki awal BB, ini merupakan baki bawah, hantar bawah. Okey, kita dah tahu daripada tempo. Bayaran kepada ABB, kita membayar, maka duit keluar. Bank dan ABB. So ABB mesti sebelah debit. Diskaun diterima. Diskaun diterima merupakan hasil. Diterima ABB. Dan pulangan belian. Belian adalah debit, pulangan belian mestilah kredit.
Okey, pulangan, belian, dan kita masukkan ABB, akaun belum bayar. Maka senang saja apabila anda mendapat soalan-soalan macam ini, senang saja untuk membuat. Okey, hitung jumlah belian. Jumlah belian maksudnya, ingat, belian kredit campur belian tunai. Itulah kehendak soalan. Sekiranya soalan tanya, okey, hitung jumlah belian kredit. Okey, kalau hitung jumlah belian kredit, anda hanya perlu memberi jawapan belian kredit saja. Okey, kita tengok jawapan di sini. Akaun kawalan belum bayaran, seperti mana kita dah merangka jawapan tadi, semuanya sebelah debit. Kita ada baki awal sebelah kredit sebab ini adalah liability, baki hantar bawah sebelah sini, dan nilai yang kita sedang cari adalah nilai yang merupakan kekurangan di sebelah kredit. Okey, daripada sudut tu kita dah campur dengan belian tunai, maka kita dapat jumlah belian. Sekarang kita akan beralih bagaimana kita membuat kaedah analisis bagi belanja pula. Okey, sama juga. Maklumat berikut diambil daripada buku peniaga Maylin. Okey, Maylin ada membuat bayaran untuk insurans prabayar, awal, akhir, dan juga beliau telah membuat bayaran bagi insurans sepanjang tahun tersebut. Okey, sekarang kita kena uruskan ataupun mengira berapakah insurans sebenar yang perlu bagi tahun 2020. Cara dia, kita boleh menggunakan rumus demikian. Belanja dibayar campur dengan belanja belum bayar akhir dan tolak dengan belanja bayar awal. Dan anda boleh juga menggunakan belanja prabayar dan anda perlulah mencari rumus sendiri. Okey, cikgu dah memberi satu dan cikgu akan memberi petua dalam bentuk T. Daripada bentuk T itu anda boleh sediakan satu lagi belanja yang berkaitan dengan prabayar. Okey, ini dia petua. Prabayar merupakan aset, sebab itu kita tulis di sebelah debit. Belum bayar merupakan liability. Belanja-belanja yang belum bayar adalah tanggungan syarikat kepada orang luar. Sebab itu kita katakan sebagai liability. Maka anda kena masukkanlah nilai-nilai yang anda dapat ataupun kumpul daripada soalan. Dalam bentuk T ini mudah anda boleh mendapat berapakah belanja sebenar bagi tempoh perekonomian tadi. Okey, di sini cikgu dah membezakan dengan masukkan nilai Y dalam bentuk ataupun dalam warna merah. Okey, itulah yang kita akan jadi nilai imbangan. Biar kita lihat satu contoh. Yang contoh tadi kita akan menggunakan jawapan. Okey, kita hanya merujuk kepada prabayar, maka yang belum bayar tidak ada berkaitan dengan soalan ini. Maka kita masukkan yang awal, akhir, yang bank. Yang di sini dia akan jadi kekurangan, nilai kekurangan ataupun balancing figure yang kita sedang cari. Inilah yang menjadi insurans sebenar bagi tempoh perekonomian tersebut. Senang kan? Okey, cara yang sama juga kita akan menggunakan untuk contoh yang ketiga, iaitu merujuk dari sudut hasil. Sama, maklumat berikut diambil daripada buku peniaga Melissa. Okey, sewa belum terperoleh, awal, akhir, dan juga sewa yang telah diterima sepanjang tempoh perekonomian. Soalannya, hitung sewa diterima sebenar dalam tahun 2020. Sama, cikgu akan memberikan petua. Kita ambil hasil diterima, tambah dengan hasil belum terima akhir, tolak dengan awal. Anda perlu mencarikan satu petua lagi, sebab itu cikgu membuat atau dan anda perlu menggunakan kaedah yang sama untuk hasil terperoleh. Tulis ya. Apabila anda sudah memaham yang ini, anda boleh tuliskan formula itu. Sekarang cikgu dah memberi semuanya, cikgu dah gabungkan kedua-duanya dalam satu bentuk yang ringkas dan anda boleh ingatkan ini untuk bab ini. Okey, yang itu paling penting. Okey, hasil belum terperoleh kita anggapkan sebagai liability, belum terima asset. So maksudnya kita akan gunakan rumus-rumus sedemikian untuk mencari jawapan bagi hasil yang kita terima pada tempoh perekonomian. Okey, kan senang? Kita dah tahu yang ini adalah akaun sewa diterima, kita ambilkan baki awal, okey, baki belum terima yang hantar bawah dan bank. So, apa yang kita sedang cari adalah berapakah hasil yang diterima dalam tempoh 2020. So, senang saja, mudah ya. Okey, sekiranya inilah kaedah analisis yang anda perlu tahu
dan juga kaedah perbandingan yang kita nampak ataupun kita tinjau sebelum ini. Okey, kalau anda sudah menguasai kedua-dua konsep ini, kedua-dua kaedah ini, anda tidak perlu risau sangat berhubung dengan rekod tak lengkap. Sekarang kita akan merujuk kepada bab seterusnya, iaitu perakaunan untuk kawalan dalaman. Di sini cikgu dah membuatkan penumpuan peperiksaannya, dan juga anda perlu tahu kawalan dia merujuk kepada kawalan tunai, iaitu yang pertama kita akan tengok penyata penyesuaian bank sama ada dengan mengemaskini buku tunai tanpa mengemaskini buku tunai. Cikgu akan memberikan rumus untuk ini, tapi kita akan tengok satu soalan contoh yang berkaitan dengan mengemaskini buku tunai. Dan kemudian anda juga perlu mengetahui belanjawan tunai. Bagaimana kita perlu membuat belanjawan. Okey, dia yang pertama anda perlu tahu apakah komponennya, bagaimana kita rekodkan bagi, apakah yang dimaksudkan dengan penerimaan dan pembayaran, dan akhir sekali bagaimana kita hendak mencari lebihan atau kurangan. Okey. Kita akan beralih untuk penyata penyesuaian bank. Cikgu akan memberikan satu petua yang paling senang, memandangkan ramai pelajar confuse ataupun keliru dalam subjek ini ataupun dalam fokus penyata penyesuaian ini. Yang pertama, anda perlu tahu bagaimana kita perlu merekodkan butiran-butiran yang berkaitan dengan buku tunai dan juga penyata bank. Yang pertama, langkah pertama, anda perlu mendapat tahu apakah butiran yang terdapat dalam kedua-dua penyata ataupun kedua-dua dokumen. Sebab kita dah tahu ini adalah buku tunai lawan penyata bank. Okey. Kalau dia ada sama, maksudnya dia telah direkodkan dalam dua-dua bahagian. Maka kita boleh potong. Yang sama itu kita potong saja. Tak perlu hirau sangat. Langkah kedua, kita kena tahu apa yang dah tulis dalam buku tunai tetapi belum direkodkan dalam penyata bank. Maka penyelesaian dia adalah, okey, ini adalah penyesuaian. Kita tengok kalau dia tidak direkodkan dalam penyata bank, maka di sinilah kita kena rekod sama ada tambah ataupun tolak. Tambah tolak ini berkaitan dengan buku tunai, sama ada ia meningkatkan nilai buku tunai ataupun menurunkan nilai buku tunai. Cikgu ulang sekali lagi cara dia. Kita kena tahu apa yang telah direkodkan dalam buku tunai. Maklumat yang telah direkodkan dalam buku tunai tetapi tidak direkodkan dalam penyata bank. Okey, anda perlu tahu. Okey, katakan anda gunakan simbol sedemikian. Anda bulatkan semuanya. Yang sudah rekod dalam buku tunai tetapi tidak rekod dalam penyata bank. Kemudian pelarasan ini adalah anda perlu rekodkan dalam buku penyata bank. Betul tak? Betul kan? Sekarang anda boleh tahu, okey, katakan nilai di sini adalah 1,000. Mungkin anda pergi ke penyata penyesuaian bank, anda tulis 1,000. Tapi soalan di sini, sama ada anda perlu menambahkan atau mengurangkan. Bagaimana nak menentukan itu? Maka anda ingatlah di sini, dalam buku tunai itu nilai itu meningkatkan atau menurunkan. Ataupun dalam kata lain, kita boleh katakan sama ada dia debit ataupun kredit. Sekiranya ia debit, anda tahu kan, buku tunai debit apa maksud? Dia kena meningkat dan kredit pula menurun. Okey, so ini adalah langkah kedua. Anda boleh mengenal pasti apa yang perlu direkodkan, bagaimana, di mana, dan sama ada perlu menambah ataupun menolak. Yang kedua pula, cikgu tulis di sini Okey, katakan cikgu gunakan pen merah dulu. Okey, sekarang kita tengok langkah ketiga. Kita kena tengok apa yang telah direkod dalam penyata bank tetapi tidak direkod dalam buku tunai. Maka penyelarasannya ataupun penyesuaiannya kita kena buat dalam buku tunai. Soalan di sini dia mesti sama ada tambah ataupun tolak. Okey, sekarang bagaimana kita nak buat? Okey, kita gunakan petua di sini. Okey, anda perlu tahu sama ada ia meningkatkan nilai penyata bank ataupun mengurangkan nilai. Penyata bank, okey, cikgu buat dalam bentuk T sebarang nilai di sebelah kredit akan meningkatkan.
sebarang nilai sebelah debit akan mengurangkan. Ini kerana bagi pihak bank, sebarang deposit daripada pelanggan, iaitu kita sebagai peniaga, merupakan liability bagi mereka. Sebab itu mereka letak sebelah kredit. Okey, bagi kita pula adalah debit. Kita simpan, kita dapat duit. Kan? Bagi mereka adalah liability. Sebab itu kita adalah bersongsangan. Bagi sebarang duit yang keluar daripada buku tunai merujukkan kepada nilainya kurang, maka untuk penyata bank dia adalah sebelah debit. Maka ia adalah berkaitan dengan cara bagaimana kita rekod dalam penyata bank. Dan akhir sekali kita akan melihat kesilapan. Okey, kesilapan langkah keempat ya. Langkah keempat, cikgu tulis di sini lagi senang anda boleh nampak. Okey, katakan langkah keempat anda merujuk kepada kesilapan. Ingat, kesilapan buku tunai buat dekat buku tunai. Kesilapan penyata bank buat penjelasan dekat penyata bank. Jangan pergi ke dokumen berlainan. Okey, itu adalah petua. Ingat saja yang keempat-empat petua ini anda tentu boleh fahamkan penyata penyesuaian bank dengan cara yang mudah. Di sini kita nampak dulu, cikgu dah beritahu yang ini semua, sekarang cikgu akan padamkan yang ini dulu. Okey, kita tengok dulu. Okey, baki daripada penyata bank, kita akan tengok apakah yang perlu direkodkan dalam penyata bank. Maksudnya, buku tunai sudah direkod, penyata bank belum direkod. Itu yang dimasukkan dengan ni, kita buat penyata penyesuaian bagi di sini. Okey, cek belum dikemukakan, buku tunai debit, maka kita tambah. Cek belum dikreditkan, buku tunai kredit, maka kita tolak. Nampak? Yang ini yang amat penting. Lepas tu kesilapan bank, penyata bank kita kena sediakan di sini pula. Okey, dan kemudian kita akan beralih kepada buku tunai. Buku tunai maksudnya penyata bank telah direkod tetapi belum direkod dalam buku tunai. Maka kita tengoklah apa yang telah direkod dalam penyata bank. Pindahan kredit, faedah atau simpanan dividen semua kredit. Kredit maksudnya dalam penyata bank meningkat, sebab itu kita tambah. Cek tak laku, charge bank, perintah sedia ada dan sebagainya adalah penyata bank sebelah debit. Maka kita menurunkan ataupun menolak nilainya dalam buku tunai. Kemudian sebarang kesilapan di buku tunai kita akan masukkan dalam di sini. Maka apabila anda menyelaraskan kedua-dua bahagian, anda bolehlah mendapat baki yang dikemas kini sama untuk kedua-dua dokumen. Okey, kita tengok dulu sekarang satu format. Okey, buku tunai format adalah cara ini cikgu sudah menjelaskan tadi dengan jelas ya. Sebarang penambahan kita masukkan sebelah debit, sebarang pengurangan kita masukkan sebelah kredit. Ini adalah apabila kita hendak menggunakan buku tunai dikemas kini. Dan format untuk penyata penyesuaian bank, sekiranya anda tidak ataupun tanpa mengemas kini buku tunai dan katakanlah anda mula dengan baki buku tunai, maka kita akan rekodkan sebarang hasil yang perlu. Ini yang keadaan ini semua adalah penyata bank sebelah kredit sudah direkod. Buku tunai belum direkod, sebab itu kita masukkan. Kesilapan ia merujuk kepada situasi ya, kena peka terhadap yang itu. Kalau anda tidak tahu ataupun tidak masukkan, untuk cara yang paling senang anda perlu melihat bagaimana anda perlu merekodkan. Katakan di sini kredit terlebih, maka kita masukkan dalam dalam kesilapan sebelah tambahan kita kena masukkan. Debit merujuk kepada terkurang, sebab itu kita pun masukkan dari sudut sini. Yang itu adalah kesilapan yang berkaitan dengan buku tunai. Contoh ya, cikgu bagi satu contoh. Buku tunai sepatutnya anda perlu rekod RM10, tetapi anda telah merekod RM20. Di sini adalah sebelah kredit terlebih. Berapa? RM10. Maka bagaimana kita nak bawa nilai ini kepada RM10 balik? Maka kita tambahlah di sini RM10. Maka 20 di sini. Ini adalah yang sepatutnya. Ini adalah yang direkod. Okey, ini merupakan yang salah. Maka kita tambah lagi RM10 di sini, yang sebab kita andaikan ini adalah perbezaan, maka kita dah tahu ini kena tambah dalam buku tunai. Sekiranya buku tunai katakan sepatutnya yang betul adalah RM50. Yang anda rekodkannya adalah
katakan yang anda rekodkan 30 saja. Berapakah beza? RM20 kan? Yang RM20 ini kenalah rekod di sebelah buku tunai. Barulah dia akan jadi 50. Maka kita kena tambahkan nilainya di sini. Dan sebarang penyata nilai butiran yang terdapat dalam penyata bank sebelah debit kita akan masukkan di sini. Kesilapan adalah songsang kepada ini. Okey. Tengok dulu. Kadang-kadang soalan minta anda membuat dengan cara ataupun mula dengan baki penyata bank. Dia adalah terbalik. Apa yang kita dah fahamkan yang sebelah buku tunai itu, anda terbalikkan saja. Jika anda mula dengan penyata bank, yang ini semua adalah anda akan masukkan dalam kontrak. Cara yang berbeza itu saja. Kalau anda sudah faham yang itu, yang ini adalah mudah sangat. Yang lain semua adalah sama. Sekarang kita tengok satu contoh soalan SPM. Okey, pada 1 November 2020, buku tunai perniagaan Lisha menunjukkan baki tunai sebanyak 500 dan baki bank pula menunjukkan baki kredit sebanyak 2,906. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan urus niaga tunai dan bank yang belum direkod oleh perniagaan. Maksudnya ini semua belum direkod dalam buku tunai. So, maka kita kena rekodkan dalamnya. Kita tengok dulu apakah nilai ini. Apabila anda mendapat soalan macam ni, mungkin soalan penyata penyesuaian adalah soalan yang panjang. Okey, kita ada sambungan ya. Jangan risau, cikgu akan gambarkan yang ini. Kemudian, sekarang kita tengok, sediakan buku tunai 2 ruangan untuk merekod urus niaga berkenaan dan mengimbangkan pada 9 November. Maka di sini kita hanya perlu buat setakat 9 November. Kita kena tengok apakah yang nilai sudah direkodkan dan yang belum direkodkan. Okey, yang ini semua kita akan rekodkan dalam buku tunai. Seterusnya, soalan tanya penyata bank yang diterima oleh perniagaan Lisha pada 9 November 2020 adalah seperti berikut. Ini pula penyata bank yang kita terima. Okey, kita akan memandingkan penyata bank dengan buku tunai dan kita akan mengalihkan sebarang maklumat yang sama ataupun setelah direkodkan dalam kedua-dua sebelah. Okey, cikgu akan potong nanti ya. Sekarang anda perlu mengemas kini buku tunai. Pada masa sama anda juga perlu menyediakan penyata penyesuaian bank. Okey, ini ada satu contoh yang mirip soalan SPM. Sekarang kita tengok dulu bagaimana kita kena buat buku tunai. Yang kita belum rekod tu kita nak rekodkan. Okey, di sini kita ada soalan tadi. Okey, kita mulakan dengan nilai-nilai yang perlu. Okey, terima cek daripada Samantha. Okey, kita masukkan di sini. Lepas tu kita ada baki awal itu kita dah tahu daripada soalan awal itu dah berita baki awal kita masukkan. Yang ini pula overdraft yang kita dapat daripada soalan itu. Kemudian kita ada jualan tunai 560 kita masukkan. Okey, kita cut. Okey, sudah masukkan 246 tu nanti kita tengok sebab dia ada bayaran pada Ishraki. Okey, kita masukkan Ishraki punya di sini 650 dengan debit sebelah bank. Tunai dibankkan ini adalah kontra. Okey, kita dah masukkan KK. Lepas tu bayaran kepada bengkel Dewa 840 kita masukkan di sini. 1892 adalah tunai untuk sewa. Kita terima tunai. Okey, kita masukkan 1000 di sini. Kita potong. Tunai untuk sewa 200 kita terima juga. Kita ada jualan tunai 1350 kita potong. Bayaran bil elektrik, kadar bayaran. Okey, kita masukkan kadar bayaran. Folio ini anda boleh menggunakan sebagai nombor-nombor rujukan cek ya. Kita dah masuk. Lepas tu buku tunai, belian tunai. Kita masukkan sebelah sini. Okey, dia duit keluar. Dan akhir sekali kita ada bayaran kepada Puan Chandra iaitu 1052. So kita dah masukkan semua. Lengkaplah rekod kita. Kemudian kita kena cari baki. Okey, kita dah tahu akaun tunai menunjukkan baki debit, manakala akaun bank pula menunjukkan baki kredit. Ini semua anda tahu ya. Okey, kemudian kita akan beralih kepada buku tunai dikemas kini. Yang ini pula merujuk kepada penyata bank. Okey, penyata bank kita dah dapat nilai ini daripada buku tunai yang kita tadi buat. Lepas tu kita masukkan sebarang nilai yang belum direkodkan. Kita akan ada dividen dan sebagainya. Kita akan potong satu demi satu. Dan kita akan masukkan di sebelah debit dan sebelah kredit. Okey, pembetulan ini merujuk kepada pembetulan kesilapan terhadap dalam
buku tunai. Okey, kita kena tahu ya, yang itu adalah berkaitan dengan ini. Yang maklumat yang sama di sini, contoh 840, okey, 1892 dan 650 adalah maklumat sudah rekod dalam buku tunai tadi. Okey, sekarang kita tinggal yang selebihnya. So kita masukkan yang selebihnya ni. Okey, nilai-nilai yang selebihnya tu kita masukkan saja. Yang akan jadi sebelah debit ini kita akan masukkan sebelah kredit, yang menjadi sebelah kredit pula. Okey, yang dua nilai ini kita masukkan sebelah debit buku tunai, dan cek ini, okey, sebenarnya nilai dia, anda kena tahu nilai yang sepatutnya adalah 426 sebab dia adalah betul di bank. Apa yang kita tulis adalah 200, tak silap saya 246. Maka beza di sini adalah 180. Ini kena tambah ke kena tolak? Sebab kita terkurang di sebelah kredit, maka kita tambahkan di bahagian yang sama, iaitu dia akan jadi 180. Lepas anda buat yang ini, anda dapatlah baki BB. Daripada baki ini, barulah kita boleh membuat penyata penyesuaian bank, di mana kita dah tahu tadi nilai ini, dan yang belum direkodkan sebab kita mula dengan buku tunai dan kita masukkan untuk apa-apa cek yang belum dikemukakan. Kita dah ada dua cek, maka baki kredit di penyata bank mestilah sama dengan nilai selepas kita menyelesaikan semuanya. Ini adalah 730. Biar kita tengok dulu soalan. Okey, pada awalnya dia mesti kena 730. Nampak tak di sini? Nilai dia adalah sama. Okey, itu yang penting. Inilah yang cikgu boleh mengaitkan kepada anda semua bagaimana kita perlu membuat penyata penyesuaian bank dengan cara yang senang. Maka hari ini saya rasa para pelajar semua boleh mengusahakan beberapa soalan yang berkaitan dengan rekod tak lengkap penyesuaian bank. Anda boleh buat ulang kaji juga untuk bab-bab yang tingkatan 4, anda yang dah belajar daripada awal ya, daripada klasifikasi sampailah pelarasan. Maka sekiranya ada sebarang soalan, anda boleh tujukan kepada cikgu. Nanti cikgu akan menjawab selepas commercial break. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Sekian. Zani, thank you, and over to you. Alright, Mr. Ganan. So I assume there is no other no questions from the students for tonight. Okay, so before we end the session, okay, I have a small announcement to make to our attendees tonight. So Hub University School Achiever Scholarship Award is currently available. So we do highly encourage all Form 5 leavers to submit your applications through our web page.
So School Achievers Scholarship Award recipients may receive either a full or a partial scholarship to further your education at HELP University or HELP Academy program. Okay, so there is no more slides from our tutor, Mr. Kanan. Okay, so we will be continuing our next session again next week, same time, 8 p.m. in the evening. Sorry, correction. Next week is no class for accounts, yeah? No class for account, yeah? Yeah, I think Deepavali, yeah, due to the Deepavali break. Okay, all right. So we will continue our physics on Monday onwards. So make sure you guys stay tuned and take care. Have a good night. All right. Thank you very much.